Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang kita tunggu telah tiba, iaitu program jejak warisan daerah Setiu tahun 2020. Hari ini kita akan ada majlis pelepasan dan amanat daripada Puan Pengarah. Jom kita ikut. Hai guys, sekarang kita sudah sampai di Kampung Duru Tapai. Okey, destinasi kita yang pertama iaitu Surau Langgar Rindu. Apa istimewanya Surau Langgar Rindu? Jom kita tengok. Nama saya, nama dalam IC itu Abdul Karim Beng Bong. Tapi arwah mak saya dan arwah dan keluarga saya panggil daripada kecil panggil Arif. Di kampung ni memang kena saya ni sebagai posu Arif lah. Pasal yang paling posu dalam keluarga. Saya memang lahir di sini. Tapi bermula daripada tahun 65 sampai tahun 80 saya membesar di Pedas Selangor bersama abang yang sulung. Memang saya bercita-cita lama dah nak buat madrasah dan nak buat satu, itulah sebagai untuk benda ni kata orang nak khairat pada orang tua-tua kita walaupun tak terbalas budi dia. Lepas tu tahun 2014 dulu bila boleh keluarkan duit ke SP saya keluarkan semua, saya banner madrasah kat belakang tu. Lepas tu bila tahun 2018 bulan 7 bulan 5 siap kat sana, jadi saya buat sini pula. Bermula bulan 7 2018. Buat sini ni asal-asalnya nak buat dengan kayu-kayu biasa-biasa gitulah. Macam buat kayu someng gitu. Tapi oleh kerana keadaan diri mana tak mengizinkan dari segi kewangan seperti ini kan. Pendekkan cerita, jadi nak buat macam orang lain buat tu tak boleh, maka tawajuh dengan Allah Ta'ala. Bagaimana minta Allah Ta'ala bagikan saya kekuatan untuk nak buat sebuah rumah dia ni, yang akan saya namakan Langgar Rindu. Yang saya panggil Langgar Rindu. Langgar tu maksud dia surau lah. Dalam Kamus Dewang dia ada 4 mana langgar ni. Satu pelanggaran dan rempuhan tentera ke medan perang. Yang kedua surau ataupun madrasah. Lepas tu makna yang ketiga kawasan makan diraja. Macam Kota Baru dengan Alustar tu. Tapi Alustar dia panggil Langat, tapi Eja Langgar lah. Kota Baru dia panggil Langgar, tapi Eja pun Langgar. Lepas tu makna yang keempat, bumbung yang melentang daripada bumbung ibu. Contoh dia bumbung imang tu. Ni bumbung ibu macam ni, melentang gini. Dia melentang itu dipanggil Langgar Imang. Dalam istilah bahasa. Buat lah sikit-sikit, belah kayu sendiri, tebang kayu sendiri, belah kayu sendiri. Lepas tu tak ada design ni. Ikut teritah. Ikut teritah, yang ni susuar dekat sini, yang ni susuar dekat sini. Kadang-kadang kita nak buat benda-benda tu masuk hutang, pergi cari yang sesuai dengan dia tu. Lepas tu sehinggalah sampai hari ni dah jadi viral gini, alhamdulillah lah. Lepas tu gini lah, cuma bulan Januari ni insya-Allah lah kita akan masukkan pelajar di madrasah saya tu, dan ini akan jadi tempat semayang 5 waktu dia lah. Tapi orang sekarang kalau orang dah singgah-singgah sini semayang tu dia suka lagi. Kalau dia lalu memang dia singgah. Kita akan buat lah tempat perempuan semayang nanti sini. Kita akan buat gerbang tu tabir. Orang datang-datang, batu ramai lah orang ifak seperti ini. Aku bersajak di tangga pondok dengan pena si mata pena, ku kabarkan kisah manusia.
Hai guys, kita sekarang berada di Kampung Langkap Setiu. Ini merupakan daun betang untuk membalut cempedak menggunakan daun betang. Okey, mari kita saksikan. Saya Abdul Ghani bin Adam. Orang panggil Pakcik Rani. Dah bertani tak mengelakkan dari busuk buruk. Serangga peringat. Untuk balut cempedak. Nak tu lebih susah lah ni. Kadang dah takut rok-rok ni. Oh, wah. Tu orang lain tak buat banyak. Kadang kena duri juga ni. Kadang boleh 500 lebih, 600. Kadang-kadang ada tak habis juga, ada orang beli lagi. Tahun depan kita taruh bawah basah. Ada orang beli. Destinasi seterusnya, kita berada di Kampung Tasik, di mana di sini kita akan melihat telaga yang dikenali sebagai Telaga Datuk Kaya Setiu. Untuk tahu sejarahnya, mari kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sulaiman Ismail. Sekarang ni kata penduduk ini dua ni tua dah di Kampung Tasik ni. Jadi dan kebetulan lah pihak pustaka datang mari ni nak nak gali balik sejarah Datuk Kaya Setiu kan. Itu tapak rumah dinamakan Datuk Kaya Setiu dan gelaran dia, tubuh dia Muhammad Khaliqul Alam. Di sini berdiri dia. Muhammad Khaliqul Alam ni kalau mengikut yang Pak Cik dah boleh ambil sikit tu. Gini. Yang boleh ingatnya dia tu adalah pelarian daripada Jawa lah, tanah Jawa, Puan Seberang. Apabila kalahnya Jawa ni daripada Belanda tu, dia lari berundur masuk ke Johor. Belanda ikut juga ke Johor. Lari datang ke Terengganu. Ikut lagi. Apabila dia pergi berlindung negeri minta perlindungan dengan Sultan Terengganu. Dia lindung Sultan Terengganu, di bawah lindungan Sultan Terengganu atas ke Setiu ni. Dan seolah kita kata macam DO lah. Wakil Raja Terengganu Setiu ni. Sekali setahun Kampung Tasik ni buat ping. Bulan mengetang buat padi, buat tumbuk padi, ping. Lalu dia kanda aku patah ni buat pergi ke Sultan Terengganu. Bersembuh pada Sultan Terengganu. Sebagai opti lah. Lepas tu, bukti yang kedua mengatakan dia ni orang tanah Seberang. Semasa Mak Kilau lari daripada Pahang ni, dia boleh ikut teori Siang. Datang berjumpa dia, minta perlindungan dan nak buka peperangan di sini dengan nak luar Siang. Lepas tu, Datuk ni cakap dalam luaran dia kata, nak oi, jangan sini nak. Nanti susah orang sini. Ni bukti dia tu orang bukan di sini, bukan orang tanah orang Melayu. Lepas tu, datang ke sini pula. Dia saat ni dia ada buat perhubungan dengan orang Bunian di Bukit Besar tu. Bukit Besar, Bukit Besar tu. Dekat sini buatlah. Dekat sini, Kampung Tasik ni jugalah. Di Kampung Tasik. Buktinya semasa tu orang sini nak kenduri kahwin kan, tak cukup pinggan. Di mana ada banyak pinggan. Dia pinjam pinggan situlah. Itu buktinya, 3 bukti tu kita pegang kemak. Sebab apa Datuk Setiu? Ada orang kata dia Datuk Setiu ni. Tu orang faham tubuh dia Datuk Setiu namanya, tidak, bukan. Tu namanya Datuk dia tu Muhammad Khaliqul Alam. Tetapi kerana dia Setiu ni, orang panggil Datuk Kaya Setiu. Dan orangnya kata dia kata Datuk Setiu, nama dia Setiu. Datuk ni, Datuk Khaliqul Alam ni, dia anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan. Hak yang kita boleh dah kesal. Cik Lek seorang, Cik Awan seorang. Cik Nik seorang, Cik Mek seorang. Anak dia. Cik Mek, Cik Nik, Cik Lek, Cik Awang. Gitu. Saya ni bukan turunan lelaki. Rupanya Datuk Setiu ni ada adik perempuan namanya Tok Bunga ataupun Tok Begumba. Nama gelarannya Tok Begumba. Anak dia nama Cik Mak. Lepas tu Cik Man. Lepas Cik Ismail.
ayah saya. Daripada adik datuk. Nampak dalam bertunan lah. Yang kelima lah. Turunan kelima. Ni tapak rumah, ni telaga. Lepas tu masjid tu 2 kali alih dah. Sekali dah alih. Di tengah ni patah lagi ni. Beralih. What's up guys? Okey, sekarang kita berada di Kampung Banggo di mana tempat perbuatan peralatan muzik tradisional. Okey, sekarang kita akan menemubual Pak Cik Ahmad cara-cara membuat peralatan muzik tradisional. Jom. Pak Cik Ahmad Kampung Banggo. Jadi buat ni lah, buat kira bukan besar-besaran lah, kira boleh lah buat cara-cara untuk sekarang awak ni lah. Lepas sekolah saya pergi belajar di Bukit Abah, Pasir Putih lah. Lepas tu ini sunnah ni saya belajar di Gutung. Tahun sunnah ni dah ada 2 tahun lepas. Oh, baru Ni ni. dah lama dah. Ni tahun 95 tu. Start. Start buat gendai alat-alat muzik. Peralatan ni lah. Alat muzik di Barat apa semua. Alat gendai silat apa. Belajar dengan apa tu? Ni dengan Ni Bukit Abah. Bukit Abah ni dengan Pak Su Age. Ni kayu naka. Naka. Nu kulit kambing. Belakang. Sebelah ni. Sebelah tangan. Tangan sebelah kayu ni. Yang kayu ni. Kulit lembu. Dia digutih ya. Dia gong. Gendai anak, gendai ibu. Kalau untuk silat lah. Macam ada lah tambah-tambah apa? Canai apa tu. Tambah-tambah tu lah. Macam ni, macam dikir ni dia ada apa? Tamri yang apa semua. Apa? Wah ni. Tu lomba apa? Paling susah jadi ni. Sunnah. Pasal dia macam kita kata gitar kan. Macam gitar kita boleh ejah apa? Siu dia tu. Kita siu dak anda. Siu boleh. Tak ada. Tak nak buat lagu dak. Kita bukan ahli main ni. Pasal kita je buat. Dia kalau panjang antara ni dengan ni lubang ni, dia jadi kasar je lah. Kalau jarak dia jarak dia dekat, dia halus sikit. Cara dia gitu lah. Kalau buat minggu rasa tu lah. Nak ni lambat ni macam ni kan lambat ni. Kena ciumat kan. Kalau ni tak aja. Dalam pagi ya. Tu kita ambil kayu.
Ambil kayu tebuk bubuh itu jadi gitu. Kejap je tu. Hari ini kita telah sampai ke destinasi terbaru iaitu di Kampung Baru Penarik. Okey, kita sekarang berada di itu nama Rumah Botol yang diasaskan oleh seorang tentera. Rumah ini diasaskan melalui semua botol yang berada di pantai. Apabila setelah Pokku pencen daripada kerja lama dia lah. Okey, untuk kita tahu lebih lanjut, kita boleh menemu ramah lah atau boleh tanya dengan pengasas rumah ini sendiri. Okey, jom. Okay, terima kasih. Bila kita tua ni rupanya kita banyak kepada alam mati. Walau macam mana teruk pun kita akan ingat benda gitu. Rumah botol ni sebenarnya fungsi yang pertama kita buat, kita berdakwah. Sebab tu sebelum saya nak berdakwah, saya pergi jumpa Kodi sebab nak minta nasihat. Botol yang kita cari ni 60% botol arak. Jadi kita was-was. Kata pokcik tu pandai-pandai berdakwah. Dengan botol arak misalnya. Jadi bila Kodi kata yang najis tu pokcik arak. Botol tu tak ada kena-mena. Tapi pokcik kena basuh lah. Bila Pok balik ke sini, dulu hobi Pok kumpul kolej. Pok bermula tahun 70-an kumpul kolej. Jadi balik sini 2005, kita pergi pantai. Bila pergi pantai, kita tengok botol banyak pecah. Jadi kita tanya cucu kat sini, kenapa botol pecah? Bubur mericung tau Ki? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu tak? Orang mari pantai nak main pasir. Kalau kamu buat letukkan orang gali-gali, pecah, luka tangan. Bila luka, orang kata kena kat mana? Penarik. Jadi jangan buat gitu. Jadi dia orang buat mari botol. Dia orang dengar cakap Pok lah. Dia orang mari botol hampir dekat 200 kalau tak salah. Saya pun letak atas meja. Saya, cantik juga kalau buat satu hobi. Samping kita kumpul supaya orang jangan luka. Untuk nak ajar anak cucu kita. Jadi itulah start hari tu. Pok pernah berjalan sampai 100 km tepi pantai. Dan berbagai orang kata kita. Ada orang kata, pakcik tu gila ke? Kita tak kisah. Dalam tak kau lah. Pokoknya aku buat apa yang aku fikir dia baik untuk aku. Dan baik untuk masyarakat. Bagaimana nak mengajar masyarakat menjagakan alam yang Tuhan beri pinjang ni. Jangan kotorkan. Botol ni, Pok nak khabar botol yang kita cari tahun ni. Tahun ni 1,600 kali. Dia sebenarnya ni anak-anak dia semua rezeki Pok ni berdasarkan laut. Kalau laut bergelar dia banyaklah botol naik sebab dia pukul ombak lah. Kalau ombak tak ada, kadang-kadang 200 biji tak dapat. Itu pun jalan kaki dari sini sampai Dungung. Jalan kaki. Tiap-tiap tahun 3 bulan ada botol. Yang ada botolnya bulan 1, 2, 3. Sebab tak diam. Ombak. Jadi ombak. Jadi ni semua Pok buat seorang. Hampir 4 tahun. Tahun yang ke-4 barulah kita dapat feedback. Ataupun dapat wawa daripada seluruh dunia.
Macam semalam daripada French. Mari. Dia baca dalam Facebook. Dia mari atas dasar seorang warga emas dia sanggup berjalan kaki demi untuk menjagakan keselamatan orang datang ke patah. Itu aja motif dia. Jadi itulah yang dapat Pak cakap sepatah dua, dan kalau ada yang salah Pak minta maaf, dan kalau ada yang perlu anda tanyalah. Sebab kita hidup ni kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang betul, ada yang tidak betul. Tapi walau macam mana, buatlah ini sebagai satu pengalaman untuk hidup. Yang baik kita ambilkan dia sebagai tauladan, yang tidak baik buangkan saja. Hai semua. Sekarang nak tahu kita berada di mana? Okey, sekarang kita berada di Terapuri Heritage Village yang berada di Kampung Makuk. Nak tahu apa yang uniknya tentang Terapuri ini dan apa yang uniknya tentang rumah-rumah kat sini? Jom kita lihat. Terima kasih dan selamat datanglah kepada library perpustakaan semua negeri Terengganu ke Terapuri. Dan di Terapuri ini sebenarnya ini projek restorasi di mana 29 unit rumah warisan ataupun setengah-setengah adalah istana warisan lampau yang berusia lebih kurang 100 hingga 250 tahun yang lalu yang mana kita restore. So projek ini sebenarnya kita mula pada awal tahun 90-an. Masa tu koleksi lah. Koleksi kita simpan selama lebih kurang 20 tahun. Simpan, kita beli, buang satu persatu. Apabila kita jumpa tanah ni di sini pada tahun 2005, tahun 2006 kita start mula projek restorasi. Dan projek restorasi makan masa lebih kurang 4 tahun setengah untuk kita siapkan fasa pertama. Sepanjang kita kumpul dan restorasi, banyak yang kita belajar daripada apa yang ada di sebalik seni bina warisan kita lah. Terutamanya Seri Bina Terengganu, Kelantan dan Pahang. So more toward pantai timur dan juga sebahagian daripada Patani, Naratiwak yang ada bawah Thailand sekarang. So di sini kita namakan Terapuri. Maksud Terapuri itu sebenarnya adalah Tera sebenarnya kita nak letak nama Terengganu. Terang Puri itu kemudian tak terang dia jadi Tera. So Tera tu maksudnya tanah dan tanah istana lah. Sebenarnya nak buat tanah istana Terengganu. So dia jadi tanah tu, Tera tu daripada segi Latin, and Puri tu Sanskrit kepada istana. So jadi tanah istana. So inspirasi daripada istana lampau, istana yang seperti Langkah Suka, kemudian ada juga istana di Kelantan Citu, kemudian dengan istana di Terengganu. Daripada inspirasi daripada istana lama, so kita buat satu persatu. So ada catatan sejarah daripada pelayar daripada China dahulu, abad ke-8, ke-12 mengatakan Langkah Suka tu dia ada double gated, 2 pagar. Kemudian dia ada wakaf ataupun pavilions, ada tower. So kita buat balik secara konsep tu lah. Oleh kerana minat daripada untuk warisan, saya asal orang Terengganu dan tim-tim saya yang satu kumpulan yang membantu kita untuk buat ni. So saya rasa rumah-rumah warisan ni dia sepatutnya tinggal di Terengganu. Kalau kita bawa dia keluar, tak ada dah. 2011 kita buka ni, buka secara kecil-kecilan, soft opening dengan 7 villa yang ada aja. So apabila masa buat projek ni, apa yang kita belajar banyak daripada ilmu-ilmu daripada tukang-tukang asal yang dahulu, yang mana kita nampak mereka ni adalah mereka adalah inventor lah, ataupun satu pencipta yang mana arkitektur yang mereka buat unik. Contohnya rumah ni dibuat tanpa paku, dia guna pasak dan tanggam. So kita pasang siap. So kayu dia adalah kayu cengal
Ya, so dia agak tahan. Dan rumah tradisional ni, apa yang kita belajar daripada rumah tradisional ni, dia banyak falsafah yang ada di sebalik itu. Dan banyak penceritaan yang ada, yang apa bila kita buat. Bila sebuah rumah nak dibina, biasanya dahulu kala mereka percaya kepada tapak rumah tu yang sesuai. Maksudnya kalau orang Cina dia panggil feng shui. So orang Melayu dulu dia panggil ukuran rumah. So biasanya si tuang punya rumah, ibu perempuan lah biasanya, dia akan menggunakan jarak dia, menggunakan depa dia. Okay. So depa ini adalah ukuran rumah. So daripada depa inilah juga diambil kayu ataupun rotan, dipotong satu depa, kemudian diambil tali, satu depa diikat dengan rotan tu. Kemudian biasanya dia akan panggil, dahulu dipanggil bomo, kemudian dia panggil ulama ataupun untuk guru yang mana akan mencari tapak sesuai. Contohnya kita ada tanah ni. Rumah ni sepatutnya duduk di mana? Dulu dia tidak ikut pada kiblat atau apa. So dia akan ambil tangan kanan, menghadap matahari, mencari tapak yang sesuai, lebih kurang tapak tangan di tengah-tengah ni. Di situlah keadaan geografi tanah tu, di situlah dipacak kayu tu dan dia letak satu tempayan air biasanya, dan ada baca doa sedikit. Dan keesokan hari kalau tempayan tu air tu melimpah, kayu tu memanjang, tidak memendek, itu adalah tapak yang sesuai untuk dibina rumah. Dan daripada depa ni lah dia diambil sebagai ukuran ketinggian panjang lebar rumah daripada depa ni. Dan setiap depa ni ketinggian, let's say rumah ni 10.5 depa. Satu utas tali tu dibahagi kepada perpuluhan 1, 2, 3 dan 4. So setiap perpuluhan tu dia menyatakan ukuran rumah. So ukuran rumah tu dia ada ukuran seperti tinggal tangga. Tinggal tangga akan selalu berpindah randah. Gagak kepatuanan akan jatuh sakit. Asap kelam tak boleh tinggal dalam rumah sebab asap kelam. Okay. Anjing kekurangan akan selalu berkelahi. Harimau pahlawan bagus, akan jadi pahlawan. Generasi akan datang. Okay. Ular cinta mani, rezeki yang murah. Kuda ketinggian, leadership. Neraca timbangan adalah seorang pegawai yang adil dan sebagainya lah. So itu dia ukuran rumah. Ukuran rumah tu ada sedikit, kita ada influence sedikit daripada tajuk muluk pada waktu dahulu. Okay. Dan rumah-rumah, unsur rumah ni pun kita tak boleh lari daripada unsur-unsur Hindu dan Buddhis. Oleh kerana dahulu kerajaan Langkasuka tu dia ada Hindu Buddhis. So dia ada, contohnya di pemeleh dia tu sebenarnya adalah makara. Makara adalah vehicle of God. Dia adalah kenderaan dewa-dewa dahulu. Makara biasanya dipercaya ditinggal di Sungai Gangga. Dia ada berbelalai tetapi bukan gajah, bermahkota tetapi bukan raja. So itu dia makara. So makara dibuat di tangga, ini semua makara. Tetapi apabila kedatangan Islam, kita tak nampak dah belalai dia semua dibuang dah. Tak ada dah unsur dewa-dewa. Tapi kita nampak outline dia, tangga dia ganjil. Sebab ganjil adalah angka sunnah. So semua rumah-rumah di sini angka ganjil. Bila tinggi rumah ni, di atas setiap rumah tiang tu dia ada perca kain. Perca kain tu digenar sebagai bunga halang ataupun bendera pendekar. Putih melambangkan kesucian, merah adalah semangat yang wajar, dan hitam adalah alam misteri. Di perca kain putih tu ditulis dengan huruf-huruf wufik biasanya. So kita nampak dia daripada Hinduism dia tukar semua, dia tulis dengan wufik sebagai satu pendoa selamat. Dan setiap tiang rumah, contohnya tiang seri dan tiang-tiang lain, biasanya di bawah pelapik rumah ni dia letak tuku jeram. Tuku jeram tu dia berpasir emas, pasir dia macam kita nak tuku, nak jeram air. So ada perak, ada besi. So dia tu sebenarnya supaya murah rezeki, semangat yang wajar apabila tinggal di rumah ni penuh dengan semangat. Dan di bawah tiang seri, tiang utama, yang ni tiang dia yang kedua tu tiang seri. Di bawah tiang seri ditanam dengan biasanya minyak canua kampung. Minyak yang ditanak dengan kelapa sulung yang menghadap matahari. Ditanak, diambil akar yang dipatuk oleh ayam jantan. Apabila ayam jantan patuk, ayam betina akan datang. Mungkin law attraction atau apa. Diletak dalam botol. Sekarang ni apabila saya interview, dia kata dia baca dengan selawat Nabi. Dan diletak suku penuh. Dan ditanam di bawah ni. Dan apabila ditanam di bawah ni, dia akan mengikut air pasang surut. Mengikut orang tua-tua dia. Di bawah tiang seri. Setengah-setengah ditanam dalam tiang seri.
ditebuk lubang, ditanam. So minyak ni akan mengikut air pasang surut. Dan rumah ni akan nampak berseri. Itu cerita-cerita minyak canua kampung yang dululah, orang dulu percaya. So apabila kita buat restorasi ni, kita jumpa 1, 2, 3 botol minyak tu. Sebab tu kita dapat setengah-setengah, kita cuba dapat resepi sikit daripada tu. Banyak yang kita dapat daripada segi manuskrip yang lama, kitab-kitab yang lama. So banyak yang kita dapat belajar lah. Apa yang ada daripada dulu, ada setengah-setengah bentuk syirik sedikit, ada setengah-setengah yang tak ada dah, macam mana dibetulkan. So banyak yang kita dapat. Sebab rumah-rumah ni selain daripada raja-raja, pembesar, dia juga bangsawan, dia juga adalah daripada ulama'. Satu rumah di Pulau Musan tu, dia ada, di rumah tu kita apabila kita beli, kita nak pasang, kita bersih semua, kita nampak dia ada ukiran, tulisan huruf Jawi. Hasbu Kafi, Maksa Bina, Batu Nus dan semuanya. Dan Kilmil. So 7 sahabat gua bersama Raja Anjing. Yang mana balik kepada Ephesus, di mananya mereka percaya kepada Tuhan dan dikejar oleh Raja Rom. Mereka lari, tinggal dan tidur di dalam gua selama 309 tahun. So cerita-cerita Surah Kahfi ada di Surah Kahfi itu. So adanya di rumah Binjai Rendah dan juga Pulau Musang ada juga Baris Laksmana. Baris Laksmana adalah, orang sekarang ni mungkin tak tahu. Masa interview dulu dia kata Baris Laksmana. Sekarang ni mungkin orang gelar sebagai pagar rumah. Kalau cerita Tok Kupaloh tu, dia ada pagar rumah. So apabila British nak datang tu, dia rasa nak masuk rumah pun tak boleh. Kalau orang nak mencuri tu, kalau dia boleh masuk rumah, dia nak keluar rumah tak nampak pintu semua tu. So itu Baris Laksmana lah. Di situlah banyak penceritaan orang dahulu kita belajar, sebab banyak benda-benda tu tidak dibukukan, dia hilang begitu saja. So apabila kita ambil, kita belajar banyak cerita yang kita boleh. Rumah ni digelar sebagai rumah bujang. Kalau yang ni rumah bujang tiang 12 ataupun rumah bujang berserambi, dan di luar ni ada selasar. So rumah bujang berserambi selasar. Ada juga rumah bujang, kalau villa kita rumah bujang tiang 6, rumah bujang tiang 8. So dia mengikut tiang di dalam. Yang kalau yang bawah ni, yang banyak tiang-tiang ni adalah tongkak lah. Yang setengah-setengah tu ada tongkak. So rumah ni dia ada bendul. Kita nampak dia bendul tu, dia ada itulah falsafah dia ada peribahasa dia. Lurus seperti bendul, melangkah bendul. So melepas batuk di tangga, semua tu ada peribahasa juga daripada rumah-rumah di dalam. Dan apa yang unik kita nampak, rumah ni dinding dia cantik dan diukir. Ukir dia pun tidak penuh dengan ukiran. Dia agak simple, dia ukir cantik. Kalau di sini, di depan tu, di sebelah tu dia ukir. Setengah-setengah pun dia tak ukir. Dan dinding ni oleh kerana cantik, orang dulu dia nak panggil dinding ni, dia panggil sebagai dinding janda berhias. Dan di rumah ni lah, biasanya dulu sebelum kita ada Jawi, huruf Jawi, orang-orang dulu dia tidak menulis apa yang dia nak letak, falsafah, prinsip dia letak di rumah. Maksudnya dia letak di dinding rumah, ukiran rumah. Okay, so ukiran rumah tu banyak makna, banyak tu. Dia bukan untuk kecantikan sahaja. Bukan untuk pengudaraan dan bukan untuk pencahayaan sahaja. Tetapi yang paling penting adalah falsafah kehidupan. Satu tamadun yang penting ni. Sebab tu dia ada banyak puisi. Dia kata tajam tidak menikam, liuk tidak mematah. Dia ada puisi yang bunyi tumbuh berpunca, punca penuh rahsia, tumbuh tidak menejak kawan, memanjat tidak memaut lawan tetapi melingkar penuh mesra. Maksudnya tumbuh berpunca, balik kepada punca akar umbi kita. Okay? Dan punca penuh rahsia tu kepercayaan kepada Tuhan ilahi, dan dia tidak menikam sama sendiri, tidak tikam kawan, walaupun lawan dia akan memanjat. Buah adalah harapan, bunga adalah harapan, buah adalah sinergi. Ini sebenarnya apabila kita menggali, mencuri, wow, dia dah ada dalam tamadun kita yang lama. Malahan lebih unik lagi. Kalau dia kata awan larak, dia meningkah serata. So daripada kepingan ukiran tu, dia serata. Maksudnya kehidupan ni kena serata. Hidup di dunia dan akhirat tu dia serata. So falsafah inilah yang kita rasa kita nak share kepada semua supaya generasi akan datang mereka boleh. Sebab setengah-setengah apa ilmu yang kita dapat daripada orang-orang dulu tu, setengah-setengah saya pergi, dia kadang-kadang yang peringkat tasawuf dah. Saya mula berkawan mereka dengan mereka. Kemudian dia kata ada setengah-setengah ilmu dia kata saya nak bagi dia nak bawa ke kubur sama dia dah. Setengah-setengah. So last kita dapat, so banyak ilmu-ilmu yang unik yang kita dapat lah.
Okay. Itu serba sedikit yang saya boleh cerita. Sekarang kita berada di Bok Wak Setiu atau lebih dikenali sebagai Setiu Wetland. Bok Wak Setiu merupakan salah satu tarikan pelancong di daerah Setiu. Ingin tahu keistimewaannya di sini? Jom kita mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Taman Negeri, wakil Ranger Taman Negeri. Okey, pertama terima kasih kerana sudi datang ke Bok Wak Setiu. Dia panggil Bok Wak Setiu. Ni pintu dikira pintu utama lah. Pintu utama Bok Wak dia panggil. Kalau nak cerita keluasan dia tu, kalau ikutkan sini 1000 keluasan fasa pertama 1439 hektar. Jadi kita ada 4 fasa. Semua sekali merangkumi 4000 lebih, 4300 hektar semua sekali. Jadi hak water semua sekarang ni sinilah. Jadi Tasik Buang Bok tu dalam proses perwataan. Jadi kawasan kita start daripada sini sampailah di Makuk. Kawasan kita tu bawah jagaan kita tu. Diwata pada tahun 2017 lah bawah Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu. Tapi tempat ni 2015 tu ada dah. Tapi orang kampung sini lah dia buat dengan kayu biasa dulu. Lepas tu bila kerajaan negeri ambil alih, dia dana daripada Petronas dia buat molek lah tempat ni. Lepas tu dalam ni kiri kanan tu pokok bakau je lah. Pokok yang biasa hidup di wetland lah. Pokok bakau, nipah. Panjang Bok Wak ni 550 meter. Dia jalan dia sehala je lah. Keluar masuk ikut ni, keluar ikut ni. Dalam ni kita boleh tengok pun kalau lalu-lalu ikut atas ni ikut Bok Wak ni. Kalau kita nampak pun ikan belacak, kepah tu di sungai. Lokang, ketang nipah, tu biasa tu dari sini. Assalamualaikum semua. Sekarang ni kita berada di tempat pembuatan barangan kraftangan daripada daun nipah iaitu leka. Sekarang ni kita akan berjumpa dengan Puan Novita. Beliau akan menunjukkan cara macam mana membuat leka. Sekarang ni jom. Memang daripada makcik buat ni memang daripada keluarga dulu kan memang makcik je yang makcik je Pak? Masa keluarga mak ayah makcik dulu tak ada buat ni. Belajar sendiri, belajar rumah sakit. Sebab mana Pak? Mau tengok orang tua buat. Nama mana dong makcik buat? Selama 3 tahun. Janji kata lepas kami pokok orang nyepak wak lawak. Sama je. Jangan pohon
Jadi dulu dah. Pada bila kita ambil daripada pokok tu, sebab dia jemur dulu. Kita rawat dulu kan. Dia tak kena sawah. Kalau jadi dia kan dia comel kan. Dia comel. Apabila kita jemur kan, sawah kita bunuh, dia okey tinggal. Perubahan dia dah. Like bentuk-bentuk besar. Besar. Macam dulu. Dia jadi apa? Dia bulat. Dia jadi bulat. Macam lagi? Luar ada panjang. Dia memang ada saiz standard ke macam? Dia ada satu tau. Macam yang lebih panjang tu dia besar. Kalau pendek macam satu tak. Jangan meniti ya. Bergantung pada panjang niti lah. Kalau pandai kita nak buat besar-besar. Ada pohon. Ini ada pohon. Biasanya tepung tu ni. Tepung dengan nasi. Dengan nasi. Macam ni makan sup. Berada untuk pinggang macam ni contoh untuk mangkuk sup. Ini mangkuk sup. Biasa jual berapa cikgu? Yang mana yang harga RM5? RM5 satu. Nasihatkan satu dia lama lah cikgu? Sejam dah? Kejap ya? Kejap. Sampai sejam. Setengah jam? Lebih kurang. Jadi kalau satu hari tu kalau setengah jam lebih kurang. Bukan nak kata apa? Boleh lah 10 hari 10 teh. Itu kan belanja. Ada tak orang belanja? Ada. Tadi ada. Pada kalau orang belanja tu masih ada tak macam letak harga dan termaju ada cuba je. Di kedai. Antara kita adalah rindu, adalah harapan. Dengar tusukan merdu suara daun, menyanyikan lagu memuja kebesaran Tuhan di Firdaus.